Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat mengikuti rancangan Dapur Masak dan Dakwah saya sekali lagi. Sebuah rancangan yang padanya saya kongsikan resepi dan tips-tips masakan, sambil-sambil saya juga menyampaikan sepatah dua nasihat-nasihat agama dari dapur saya ini. Para peserta sekalian, kita sekarang ini baru berada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, selain daripada dikenali sebagai bulan rahmah, bulan Allah, bulan ibadah, bulan Al-Quran, macam-macam nama yang biasa kita dengar, bulan Ramadan juga dinamakan sebagai tetamu istimewa. Selalu dikatakan bila bulan Ramadan nak datang, kita akan dikunjungi oleh tetamu istimewa. Bercakap tentang tetamu ni, tetamu bagi kita lah kan, dalam penghidupan kita. Bila mana cakap tentang tetamu ni, tetamu ada yang istimewa, ada yang tetamu biasa. Yang dalam kita melayani tetamu-tetamu kita, sama ada kalau tetamu itu merupakan tetamu istimewa ataupun tetamu yang tidak istimewa, tetamu yang biasa-biasa saja, adakah cara layanan kita tu sama? Sudah tentu tidak kan? Kalau tetamu kita yang biasa lah, mungkin keluarga kita, mungkin jiran kita, mungkin kawan kita yang biasa, yang selalu datang kan? Selalu layanan kita kepada mereka, kita taklah bila mana dia nak datang kita kemas rumah, bila mana dia nak datang kita tukar langsir, tak ada kan? Bila mana dia nak datang kita masakkan macam-macam masakan yang best, kita sediakan air, tak kan? Kalau tamu tak istimewa, macam itulah cara kita melayan mereka. Kadang-kadang jangan katakan nak sediakan air, berkali-kali kita tanya, nak minum? Nak minum? Nak minum berapa kurang? Kalau tak minum tak buat. Itu tamu yang tak istimewa kan, macam tu kita cara kita melayani mereka. Tapi kalau bila mana dikatakan kepada kita bahawa rumah kita ni akan dikunjungi oleh tamu yang sangat istimewa, mungkin orang yang ternama ke, mungkin orang yang ada pangkat ke, nak kunjung ke rumah kita ni, bila mana saja kita dapat tahu orang tersebut nak berkunjung ke rumah kita, tamu yang sangat istimewa, macam mana pula sikap kita? Adakah biasa aja? Rumah kita macam tu juga. Makanan kita pun kita tak ada mana nak sediakan makanan yang best-best, tak kan? Selalu bila mana saja kita dengar tetamu istimewa nak datang, wah kita start lagi 2-3 hari kita dah siap, dah kemas rumah, bersihkan rumah. Kemudian hari yang tetamu istimewa gitu tu nak datang, kita dah siap makanan berbagai macam rupa, kita penuhkan meja kita dengan macam-macam makan, kita penuhkan meja kita dengan berbagai macam minuman. Bila mana tamu kita datang saja, kita sambut dengan senyum, dengan kata-kata manis. Kemudian kita tawarkan kepada dia berbagai macam minuman, complimentary drink dulu, kemudian air, minuman berwarna, kemudian dah makan hidangkan pula kopi ke teh ke. Kan macam tu kita layan tetamu istimewa kita. Nah, bila mana dikatakan bulan Ramadan adalah bulan istimewa, macam mana pula sikap kita? Adakah kita
akan mengistimewakannya dengan membuat persiapan, membuat persediaan, hati merasa gembira kan bila menanti kedatangan bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang istimewa akan memuliakan bulan yang istimewa. Kalau orang yang tak istimewa kan, dia menganggap bulan Ramadan sama macam bulan Januari, macam bulan Februari, bulan Mac, bulan April kan, sama macam bulan-bulan yang lain. Bagi dia tak ada heran, tak ada apa pun yang dia akan buat persiapan, persediaan, perubahan. Jadi macam itulah sikap orang yang tak istimewa. Dia tak akan mengistimewakan bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kedatangan bulan istimewa ini, kita istimewakan dia. Macam mana nak istimewakan bulan Ramadan? Kita, apa makna istimewa? Istimewa sesuatu yang luar daripada biasa. Bukan biasa-biasa. Kalau biasa-biasa bukan istimewa lah. Istimewa maknanya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan istimewa. Jadi macam mana kita nak mengistimewakan bulan Ramadan? Kita melakukan amalan-amalan yang tak kita lakukan pada bulan-bulan yang lain. Dan kita beribadah pada bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang tak kita lakukan pada bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain kita setakat solat fardu saja, salam kanan salam kiri, campak telekong yang lepas tu tinggalkan segala-galanya, tak ada solat sunat, tak ada solat apa. Bulan Ramadan kita buat, kita istimewakan dia. Dan kita solat fardu, kita solat sunat. Kalau bulan yang lain kita tak baca Quran pun, dan tunggu nanti entah siapa meninggal baru kita nak cari Quran, nak baca Quran. Bulan Ramadan istimewakan dia dengan membaca Al-Quran. So bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Ada 12 bulan di sisi Allah. Bulan-bulan lain Allah tak memilih untuk menurunkan Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan. That's how istimewanya Al-Quran dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Jadi cukup sekian. Dan untuk kata-kata nasihat ni, sebab nanti orang kata nak belajar masak tapi banyak bercakap, bila nak sampaikan masakan. Saya dah katakan berkali-kali, rancangan saya bukan rancangan masakan yang biasa. Rancangan ini adalah rancangan masak dan dakwah. Ada masaknya, ada dakwahnya. Dia bukan masak saja, tak ada dakwah, atau dia dakwah saja, tak ada masaknya. Jadi dua-dua kita combine-kan. Jadi dalam masa yang ada ni, kita bagi-bagikan separuh untuk menyampaikan tentang kongsi-kongsi tentang masakan, dan sebagian lagi untuk disampaikan nasihat-nasihat agama. Nah, kembali kepada apakah makanan yang akan dikongsikan pada hari ini, pada bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan ini. Dan jadi keluarga saya minta agar saya buatkan nasi lemak. Yang saya buatkan nasi lemak agar boleh untuk dijadikan sebagai hidangan berbuka, dan boleh juga digunakan untuk hidangan sahur nanti. Sebab nasi lemak sesuai untuk dijadikan makanan berbuka dan makanan sahur. Jadi tentang nasi lemak saya dah pernah tunjukkan. Dan kalau nak macam mana cara dibuat nasi lemak itu, boleh rujuk pada YouTube saya yang video YouTube saya yang lain yang sebelumnya ada. Dan kemudian yang penting kalau ingin menambahkan nasi lemak adalah padanya sambalnya. Dulu pernah saya sharekan juga dalam salah satu posting saya, iaitu sambal sotong tin. Saya suka cari benda-benda yang agak luar sikit daripada yang biasa lah. Orang biasa masak sotong
soto biasa masak menggunakan sotong kering kan, atau sotong hidup kan, sotong segar. Saya gunakan sotong tin dan dia rasa tak kurang kan, kesedapannya berbanding yang lain. Jadi hari ini saya akan masak sambal udang lada hidup. Saya nak sharekan sambal udang lada hidup. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang lada hidup. Memang betul sambal selalu digunakan apa? Lada, kering. Ya enggak pemisah? Jom, bahasa Indonesia sikit lah. Para pemisah, selalunya sambal kita menggunakan cabai yang kering. Tapi untuk masakan ini, resepnya saya menggunakan cabai segar. Saya menggunakan cabai segar seperti ini. Jadi rasanya, insyaAllah, dia tak kurang dia punya kehebatan, kelazatan daripada menggunakan cili kering atau menggunakan cili yang dah siap, yang dah dibom. Cili-cili yang dibom ni ada yang banyak garam dia, banyak cuka dia. Itu kadang-kadang tak semua masakan boleh kita gunakan cili yang sudah kita siap beli. Jadi insya-Allah saya akan tunjukkan bahan-bahan untuk masak sambal udang lada hidup ni tak banyak. Dia sangat simple. Mari saya tunjukkan ini bahan-bahan dia. Yang pertama, udang 1 kilo. Kemudian cili lebih kurang 30 batang. Kenapa sampai banyak macam tu? Sebab nak masak sambal ni. Sebab kita makan nasi lemak ni, udang ke ikan ke apa ke, itu tak begitu penting. Yang penting sambal dia. Sebab tu sambalnya itu dibanyakkan. Dan saya gunakan lebih kurang 30 batang atau 3 paket. 3 paket lidi pula lada hidup macam ni. Dan kemudian 2 biji bawang dan yang akan diblendkan dengan lada. Lebih kurang 5 ulas bawang putih. Yang ini sudah saya blendkan macam mana selalu saya katakan. Bawang putih saya semua dah siap-siap blend. Jadi tinggal ini diambil saja. Kemudian 2 batang serai dan 1 sudu belacan. Yang selain daripada itu, garam, serbuk perasa itu biasalah. So itulah bahan-bahan untuk kita memasak sambal udang lada hidup ni. Udang, insyaAllah anda perlu mencubanya. Dan seperti yang saya katakan, untuk memasak bagi bulan puasa ni, kita jangan ambil masa terlalu banyak. Kan dikatakan bulan Ramadan keutamaannya adalah amal ibadah. So kita jangan lakukan buat kerja-kerja yang selain daripada amal ibadah, lebih daripada peruntukan masa untuk ibadah. So kalau kita masak pun masak yang biasa-biasalah. Maksudnya jangan gunakan masakan yang bahannya banyak, macam kita nak masak untuk hari raya ke, untuk orang kerja kahwin ke. Itu memang makan masa lah. Kita banyak masa untuk itu dan kita kurang masa untuk ibadah. Walaupun sebenarnya orang yang bijak, sambil dia menyediakan makanan tu, dia boleh berzikir, macam-macam zikir dia boleh baca, khususnya zikir-zikir dalam bulan Ramadan yang insyaAllah akan kita share pada masa-masa yang akan datang. So insyaAllah saya akan plan dulu dan bahan-bahan ini, dan kemudian akan saya tunjukkan cara-cara kita memasak sambal udang lada hidup.
Kita masukkan belacan tadi, masukkan bawang putih, bawang besar, bawang putih, dan kemudian belacan satu sudut. Lebih sikit pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala barakatillah. InsyaAllah akan ditunjukkan cara-cara kita menumis sambal udang lada hidup kita. Kita panaskan kuali. InsyaAllah. Masukkan minyak. Untuk sambal-sambal ni minyak dia lebih agar cilinya mudah masak, agar cili dia tak mentah. So, kalau cili mentah, masakan kita selain daripada tak sedap, kita dapat rasa cili mentah tu kadang-kadang boleh, kalau cili tu jenis masa cili yang pedas, dia akan jadi sangat pedas. InsyaAllah, seperti biasa, seperti yang mana yang selalu saya katakan, apa-apa masakan udang, baik kita nak masak lauk ke nak masak adalah baik kalau udang kita tu kita goreng sedikit dahulu. Okay? Kita goreng sedikit. So, udang ni bila mana kita goreng, satu, ia akan jadi lebih sedap, lebih manis, dan yang penting dia punya air udang tu akan meresap di minyak kita yang nak kita jadikan sebagai masakan. Okay? Kita goreng dulu kita sedikit. Udang jangan terlalu udang yang kita goreng jangan terlalu garing. Dia sikit aja, dia sikit aja. Awak kalau tengok dekat minyak ni, awak dah nampak kan, air daripada udang tu sudah bercampur dengan minyak. InsyaAllah bila mana kita lihat udang kita dah kemerah-merahan ni, kita dah boleh angkat. Kita boleh angkat. Selanjutnya, kita boleh terus masukkan serai kita. Kemudian kita masukkan bahan-bahan cili kita, bawang besar, bawang putih, belacan, kita boleh masukkan. Dan
kita tumis sampai cili kita dipecah-pecah ni. Jadi sambil-sambil tu kembali kita kepada tentang bulan Ramadan ni yang dikatakan sebagai tetamu istimewa. Dan hendaklah kita mengistimewakan bulan Ramadan dan jangan kita perlakukan dalam bulan Ramadan ini sama macam kita punya sama macam apa yang kita lakukan, sama macam sikap kita, cara kita pada bulan-bulan yang lain. Kalau macam tu kita lakukan dan terhadap bulan Ramadan, berarti kita tidak mengistimewakan. Dan sudah tentulah bulan Ramadan ini dia menjadi istimewa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengistimewakan bulan ini untuk kita. Tapi kita pula tak mengistimewakan dia, dan kita buat macam biasa saja. Dari segi amalan pun tak ada apa, dari segi perbuatan dosa pun, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat kita tetap juga buat dalam bulan Ramadan. Macam mana kita nak anggap tanggapan Allah terhadap kita? Bulan yang diistimewakan tapi kita tak istimewa. Kalaupun kita tak boleh berbuat baik, yang seharusnya inilah bulan kita berbuat baik, tapi dalam bulan Ramadan kita tak boleh berbuat baik, kita tak nak buat baik, paling tidak jangan buat perkara yang tak baik. Jangan mencemari keistimewaan, kesucian bulan Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Tak kisahlah maksiat yang biasa kita lakukan dengan orang lain, itu semua hendaklah kita insaf dan hentikan. Sudah tentu Allah akan murka kepada hamba-hambanya yang tidak memperlakukan bulan istimewa ini yang seharusnya. Sebaiknya kita mesti menjadikan bulan Ramadan ini bulan keinsafan, bulan yang mana kita banyak minta ampun kepada Allah, bulan yang mana kita beramal. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang saya akan terangkan tentang kenapa kita mesti grab this opportunity dalam bulan Ramadan untuk kita store bagi mendapatkan pahala seberapa banyak yang boleh. Kenapa kita perlu berbuat macam tu? Sambil tu kita letakkan perisa kita, kemudian garam jangan letak banyak dulu sebab insyaAllah ni tak ada bahan-bahan yang masin, jadi kita boleh letak garam dulu, kita letak sikit dulu. Kemudian nanti setelah kita masak, baru kita boleh tambah lagi garam kalau kita nak. Saya nak tambah sedikit minyak lagi, nampak macam mana minyak dia agak kurang. Minyak kalau agak kurang, ini tak begitu sempurna.
cantik sikit. Lagi seminit dua, kita dah boleh masukkan udang. Boleh nampak gitu dah. Dah pecah minyak. Inilah sambal yang kita nak. Sebab tu tadi kita pakai banyak cili hidup. Jadi macam mana kita masak sambal menggunakan cili paste atau cili paste. Sambal ni nanti kita insya-Allah dengan nasi putih, dengan nasi lemak. Saya nak rasa terlebih dahulu cili sama ada dia dah masak betul atau tidak. Okay. Kalau dah masak betul, berarti kita tak rasa dia punya cili mentah. Jadi kita berpuasa, so ingat jangan begitulah. Jadi kita rasa dekat lidah, rasa cukup di lidah saja. Cili dah okey. Saya nak tambah sedikit lagi belacan. Tambah belacan sikit lagi. Okay. Bagi yang suka masak sambal, letak gula, itu terserah masing-masing lah. Terserah masing-masing. Saya sambal ke kari ke asam pedas ke, memang saya tak suka letak gula. So ni dah pecah minyak, kita dah boleh masukkan udang kita. InsyaAllah. Gaul-gaul lagi, mulai kacau-kacau lagi. Kalau udang kita pun tadi kan kita masak separuh masak, kita goreng tadi separuh masak. Ini kita masakkan dia. Tutup sekejap dan untuk masakkan udang ni. InsyaAllah. Inilah dia udang sambal lada hidup. Dan kita lihat ni ya. Masya Allah. Okey. Kita dah begini. Kita dah boleh sedia. Saya nak final ni dan rasa apa rasa dia. Tadi saya yakin semua dah cukup ya. Kita akan rasa secara finally. Seperti mana yang katakan, rasa masakan ni sangat penting. Kalau kita nak kasih orang makan, okay? Walaupun yang kita kasih makan tu adalah ahli keluarga, taklah berarti kita boleh sebarang-sebarang aja. Ada ahli keluarga, tak, mereka pun manusia. Mereka lah yang seharusnya mendapatkan layanan baik kita terlebih dahulu sebelum kita nak layan orang lain. Orang lain kita layan baik-baik, ahli keluarga kita main sembarangan saja. Jadi insya-Allah saya nak rasa masakan ini sekali lagi dalam keadaan puasa, kita rasa guna di lidah, kemudian kita buang dan kita kumur-kumur. Okey, so nanti kalau saya dah rasa dan saya tak boleh bercakap banyak sebab takut nanti tertelan. Dan Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, Alhamdulillah. So beginilah masakan sambal udang lada hidup kita ni, dan untuk nanti diperkenakan dengan nasi lemak. Dan sekarang ni kalau awak tengok, dan sedang saya masak. Dah masak, tunggu dia kering aja. Dan mudah-mudahan segala usaha kita, segala amal ibadah kita yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jika dan lihat bahawa rancangan ini baik dan benda yang baik kita sampaikan kepada yang lain, kita sharekan kepada yang lain, agar yang lain juga dapat mendapatkan apa jua kebaikan, sama ada kebaikan dari segi masakan, kebaikan dari segi penyampaian kata-kata nasihat agama. Dengan kita melakukan macam tu, kita pun boleh mendapatkan pahala dengan mudah. Lagi banyak orang yang kita share, lagi banyak yang mengikuti rancangan ini, dan lagi banyaklah pahala yang kita semua akan dapat. Seperti saya lah kan, kalau setakat awak aja dan tak ramai yang ini, sebab nak sediakan ini semua bukan mudah. Perlukan masa, pergi pasar, walaupun dalam keadaan lemah puasa dia pergi juga. Itulah pengorbanan yang nak saya lakukan. Pertama, untuk ahli keluarga, menyediakan juadah untuk mereka, dan pada masa yang sama ingin saya sharekan kepada yang lain-lain yang mungkin tak ada idea nak masak apa dalam Ramadan ini, atau yang belum pernah masak, tak tahu masak, especially sama ada anda tu merupakan isteri ke, merupakan anak perempuan ke, bahkan juga merupakan suami, anda juga boleh sama-sama belajar memasak. Sekian daripada saya. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, agar nanti kalau ada ada lagi rancangan-rancangan masakan-masakan, perkongsian yang lain, anda akan mendapatkan notificationnya. Sekian daripada saya. Mudah-mudahan rancangan ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.